Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Pertamanya Ustaz nak tanya khabar anak-anak Al-Attas khususnya dan anak-anak pelajar sekolah agama SMA yang mengambil syariah KBD yang seluruh Malaysia. Apa khabar semua? Mudah-mudahan Ustaz mengharapkan kamu semua berada dalam keadaan sihat wal afiat insya-Allah taala. Jadi pagi ini Ustaz nak berkongsi sedikit berkaitan dengan tajuk zakat ulang kaji kita pagi ini. Ya, tajuk zakat. Kita nak tengok permasalahan al-muta'alliqatu biz-zakah, permasalahan yang berkait dengan zakat untuk sama-sama kita menghadapi pertama untuk ilmu lah kerana Allah Ta'ala, yang keduanya untuk kita menghadapi peperiksaan SPM yang akan datang yang tidak lama lagi yang kita akan hadapi. InsyaAllah Ustaz harapkan anak-anak Al-Attas Ulu Tiram dan anak-anak pelajar syariah KBD SPM seluruh Malaysia, mudah-mudahan kamu semua mendapat kecemerlangan di dalam subjek syariah ini iaitu Ustaz harapkan sekurang-kurang mendapat A, sekurang-kurang lah A, walaupun tidak dapat A+, sekurang-kurang mendapat A ataupun paling minimum iaitulah A minus, tu paling minimum lah kalau boleh mendapat A lah, A solid. Kalau tak boleh, makna minimum A tolak. Insya-Allah saya harapkan kamu berusaha untuk mencapai kecemerlangan di dalam subjek syariah ini. Kerana syariah ini bila kita belajar sebenarnya seronok kita belajar syariah ini. Syariah ni adalah pengamalan kita di sepanjang hayat dan juga segenap kehidupan kita, itu syariah. Yang makna kita dalam kehidupan kita ini tidak boleh lari daripada hukum-hukum syariah. Kerana itu bila kita mempelajari syariah, sebenarnya ia adalah sesuatu yang amat menarik, menyeronokkan, interaktif kerana dia adalah pengamalan di dalam kehidupan. Baik, hari ini Ustaz nak bawa anak-anak sekalian untuk mengkaji dan mengulang kaji tentang bab zakatul amwal. Zakatul amwal, zakat fitrah. Kita dah bicarakan dahulu. Okey, jadi kita akan masuk kepada zakat fitrah. Anak-anak Al-Attas boleh buka buku modul Al-Jauhar yang disediakan oleh Jabatan ataupun Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Negeri Johor. Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Negeri Johor, iaitu modul Jauhar lil Manhajid Dini Al-Kamil. Jadi Ustaz nak kamu buka pada muka surat pada muka surat 35 pada muka surat 35 modul Jauhar. Jadi buka muka surat 35 modul Jauhar. Tajuknya ialah zakatul amwal. Baik, secara ringkas saya nak ulang kaji saja. Zakatul zahab wal fiddah. Zakatul zahab wal fiddah, dia kata dari segi takrif, ma kana mudrabina atau ma kana madrubun umlatan lil isti'mal atau kana sabaik atau kana tibraini wa tusamma bin naqdain. Itu dia punya takrif. Jadi
Usaha anak-anak menghafal takrif. Kerana dalam syariah ini, ya, apa yang penting bagi kamu buat ialah menghafal. Itu penting. Walaupun menghafal ni, walaupun berat nak dilakukan oleh setengah-setengah pelajar, tapi macam mana pun kena hafal. Dan berkali-kali saya ingatkan, kena menghafal. Dan juga satu lagi, kena faham. Dah hafal, kena faham. Jangan hafal sahaja tak faham. Jadi kena menghafal dan memahami apa yang kamu hafal itu. Jadi jangan hafal sahaja tak faham. Sebab kadang-kadang nanti hafalan kita hilang, di mana kita nak bergantung? Bila hafalan kita hilang, di mana kita nak bergantung? Kita akan bergantung kepada kefahaman. Jadi daripada kefahaman kita itu, kita akan membina ayat. Jadi makna dia ada dua backup situ. Pertama, kita faham. Mula-mula faham dulu, tu step yang pertama. Yang keduanya hafal. Kalau hafalan ini kita lupa, ya, kita boleh ada satu lagi backup, iaitu kefahaman. Jadi maknanya kita bila ada kefahaman, dah tak ada masalah bila kita nak jawab soalan apa semua. Ya, kita boleh menjawab dengan menggunakan uslub sendiri, dengan bergantung juga sikit sebanyak dengan apa yang kita hafal. Itu seandainya kita tidak mengingati hafalan kita. Jadi itu pentingnya kita menghafal. Baik. Sebenarnya zakat amwal, zakatul amwal, kalau kita tengok segi syarat wajib zakat emas dan perak. Syarat wajib zakat emas dan perak, iaitulah yang pertamanya Islam, kedua milkutan, ketiga ghairul hulli maksudnya man lam yakun balighan min al-kasrah ila haddis saraf fi 'urfin nas, iaitulah barang perhiasan yang tidak sampai banyak sehingga kepada had yang melampau pada uruf manusia, iaitu pada adat kehidupan di dalam masyarakat manusia. Maksudnya dari segi adatnya, kalau 20,000 tu kira okey, bukan banyak, tak kena zakat lah. Tapi kalau pakai barang kemas sampai 100,000 ataupun 200,000 barang kemas, 200,000 ni hampir 1 kilo kan emas, maka dia diwajibkan menunaikan zakat lah. Okey. Baik, adapun yang keempat, kamalun nisab, iaitu cukup nisab. Baik, cukup nisab ni nisab perak, iaitulah 200 dirham. Manakala nisab emas, iaitu 85 gram. Okey, 85 gram. Kalau perak 672 gram. 672 gram. Itu kalau perak. 200 dirham bersamaan 672 gram. Jadi kena ingatlah, 672 gram. Baik, kalau kita tengok zakat emas, dia bersamaan dengan 85 gram. 85 gram emas. Kalau buku teks boleh tengok muka surat 72 tingkatan 4. 72 tingkatan 4. Okey, kita tengok zakat emas, iaitulah 20 dinar. Zakat emas 20 dinar bersamaan 85 gram emas. Itu bagi nisab zakat emas. Baik, Ustaz ulang balik. Berapakah soalan berapakah nisab emas untuk dikeluarkan zakat? Berapakah nisab emas untuk dikeluarkan zakat? Jawapannya, sila jawab, ya, silakan. Berapa nisab emas? Iaitu emas ialah 20 dinar.
Dia 20 dinar. 20 dinar bersamaan 85 gram emas. 20 dinaran. 20 dinaran atau bersamaan 85 gram emas. Okey. Baik, adapun zakat perak iaitulah 200 dirham bersamaan 672 gram. 200 dirham bersamaan 672 gram. Itu adalah kamalun nisab. Ini bukan haul Ini nisab. Kena ingat nisab. Kadang-kadang dia bercampur dengan haul. Okey, manakala haul pula, hawalanil haul, itu maksudnya, apa makna hawalanil haul? An tabqal milkiyah fi yadi sahibiha sanatan qamariyatan hijriyatan kamilatan. Iaitu hawalanil haul, milik kekal di tangan tuannya sanatan qamariyah, dengan tahun qamariyah, iaitu tahun hijrah lah, hijriah kamilah. Mana emas tu duduk di tangan kita selama setahun. Selama setahun genap. Tahun apa? Tahun hijrah. Itu maksud hawalanil haul. Okey? Itu maksud hawalanil haul. Hawalanil haul. Itu maksud hawalanil haul. Okey? Okey. Baik, adapun miqdaruz zakah. Ini soalan cubaan Johor baru ni. Kam miqdar zakati zahab wal fiddah, ataupun zakat perniagaan. Maka kadar zakat ni anak-anak sekalian, kalau zakat emas dan perak, zakat duit, zakat perniagaan, itu semua 2.5%. Ingat zakat rikas, zakat perniagaan, zakat harta, zakat duit, itu adalah 2.5%. Kalau zakat fitrah, 1 gantang 4 cupak, itu zakat fitrah. Kalau zakat miqdar bagi zakat pertanian, maka dia ada 1/5 dengan 1/10 kan. 1/5 dan 1/10. Yang diairi dengan air hujan, 1/10. Yang diairi dengan air sendiri, pembiayaan sendiri, iaitu 1/10. Air hujan 1/5 kena keluar 1/5 bagi air yang diairi dengan air hujan, sebab dia tak keluar kos. 1/5 itu bagi zakat urudut zakat al-thimar, az-zura' wal-thimar. Jadi kalau dia tanya miqdaruz zakah, kam miqdaruz zakah, anak-anak sekalian kena bezakan kena bezakan, iaitu macam Ustaz sebut tadi, zakatuz zura' was-thimar miqdarnya ialah 1/10 kalau diairi air hujan. Sebab apa 1/10? Maknanya 10% daripada hasil dia kena keluar. Bermakna kalau dia dapat hasil pertanian 100,000, dia kena keluar 10,000. Ya, kalau dia dapat 100,000, dia kena keluar 1/10, iaitu 10,000 zakatnya. Itu kalau zakat az-zura' wath-thimar, az-zura' wath-thimar. Okey? Itu kalau diairi dengan air hujan. Kalau diairi dengan air sendiri, pembiayaan sendiri, dia susah payah buat paip, bayar bil apa semua kan. Itu dia kena bayar 10,000. Itu 10,000 tadi. 10,000. Maaf. Jadi kalau airnya bersumberkan hujan, yang dia tak perlu usaha apa-apa, dia musim hujan ataupun negeri yang banyak hujan, kan?
maka dia hanya perlu keluar 1/5, iaitulah 20%. Dia kena keluar 1/5 20%. Sekejap Ustaz semak sekejap. Betul. Betul. 1/20 ataupun 5%. Yang tadi 10%. Maknanya di sini kalau dengan air hujan 10%, 10,000. Kalau dengan tanggungan sendiri 5%. Sebab dia dah keluar kos banyak, 5% iaitu 5,000 saja. Okey, 1/20. 1/20 maknanya 5%. Kan 5%. Mana kalau dia dapat 100,000 hasil, dia kena keluar zakat 5,000. Itu kalau dia mengairi sendiri. Kalau dia dengan air hujan, dia tunggu saja, dapat hasil 100,000 dia jual, maka dia perlu zakat sebanyak 20,000. 10,000. Maaf, 10,000. Hanya kalau satu orang dia tanam durian musangking, kata kan? Dia tanam durian musangking, dia mengairi dengan sendiri, dia kena jaga, dia kena baja, dia macam-macam lah. Maka kalau dia dapat hasil 100,000, dia kena keluar 5,000. Tapi kalau seorang tu tanam jagung kan, dia hanya tunggu air hujan saja, dia pun tak payah nak susah-susah pergi siram. Yang tu dia kena keluar zakat sebanyak 10,000 bagi setiap 100,000. Itulah zakat bagi az-zura' was-simar. Ada pun zakat-zakat yang lain seperti zakat perniagaan, zakat ma'adin wal rikas, itu dia kena keluar. Kalau ma'adin wal rikas, dia kena keluar sebanyak 20%. Kalau ma'adin wal rikas, dia kena keluar sebanyak 20%. Itu miqdar ya. Kena ingat miqdar dia ada dua pembahagian. Kalau miqdar zakat ma'adin, iaitu galian, 2.5%. Macam zakat duit jugalah. 2.5%. Itu kalau ma'adin galian, dapat minyak, dapat apa? Biasanya minyak lah galian ni, zakat galian. Zakatul ma'adin warikas. Baik, dia kena keluar sebanyak 2.5%. Tetapi kalau rikas, rikas ini ialah apa makna rikas? Iaitulah harta yang ditanam zaman jahiliyah, harta yang tertanam zaman jahiliyah sebelum Islam. Itu rikas. Dia kena keluar berapa? Dia kena keluar 20% zakat rikas. Kalau zakatul ma'adin, apa makna ma'adin? Tengok. Ma'adin iaitulah dia kata ismul lil makan alladhi khalaqallahu ta'ala bil jawahir min emas, perak, besi, tembaga. Dia keluarkan daripada dalam perut bumi, petroleum, maka dia wajib zakat sebanyak 2.5%. Ini kalau dia biji timah, itu masuk semua dalam ma'adin, galian. Tembaga, besi, emas, perak, itu adalah ma'adin, galian. Adapun rikas, iaitulah barang emas yang ditanam di zaman jahiliyah. Maka zakatnya ada beza. Rikas dia kena keluar 20%. Maknanya kalau dapat emas tu nilainya 100,000 nilainya, dia kena keluar sebanyak 20,000. Sebab apa? Ini rikas. Dia pun tak sangka nak dapat. Dia cangkur, dapat emas. Dia pun tak menjangkakan, dia pun tak bersusah payah pun. Dia cangkur dapat emas, jual dapat 100,000. Maka dia kena bayar 20,000 zakat. Ada ma'adin tadi?
Sebab dia usaha, dia pergi cari jentera, dia menggali, mencangkul dan dengan segala peralatan, dia cuma keluar 2.5%. Itu adalah zakat ma'adin, miqdar zakat ma'adin dan juga rikas. Anda nak kena ingat. Boleh rujuk dalam kitab kita, iaitu pada muka surat 74. 74. Tu. Baik, itu bagi zakatul amwal, zahab wal fiddah. Okey, kita tengok pula dulu zakat urudut tijarah, zakat harta perniagaan. Zakat harta perniagaan, berapakah kadar zakat dia? Zakat harta perniagaan. Zakat perniagaan, jawabnya dia kena keluar sebanyak 2.5% juga. Dia kena keluar sebanyak 2.5%. Okey. Baik, adapun zakat binatang ternakan, ni zakat binatang ternakan, dia kena keluarlah mengikut bilangan dia. Hanya ada 30 ekor kambing, dia kena keluar seekor kambing. Macam itulah. Boleh tengok itu mudah. Yang tu kena hafal lah. Yang tu dalam bab zakat binatang ternakan. Jadi selesai. Itu dari segi miqdaru zakah. Miqdaru zakah. Jadi anak-anak sekalian kena betul-betul ingat sebab apa? Benda ni kadang-kadang dia mengelirukan lah. Sebab nak ingat banyak benda Dia kena betul-betul fact lah, kena ingat betul-betul. Baik. Kemudian apa lagi tentang zakat ni? Tentang zakat sebenarnya dah masuk 2019 dah masuk. Tentang nisab zahab emas, nisab emas. Okey, Ustaz nak ulang balik tentang nisab emas. Okey, ada berapakah kadar atau miqdar zakatul zahab? Ada berapa? Boleh jawab tak? Miqdaruz zakah berapa? 20 apa? 20 dinar. 20 dinar bersamaan 85 gram emas. Zakat perak pula 200 dirham bersamaan 672 gram. 672 gram perak. Begitu. Baik, berapa harga perak sekarang ni? 1 gram. Kalau 1 gram emas lebih kurang 200, hari ni 276 276 1 gram perak. Kalau 85 gram kali dekat 20,000 lebih, itu maknanya kadar zakat. Kalau dia ada harta 23,000, maknanya dia kena keluar zakat 2.5% daripada 23,000 tu lah. Kalau dia ada bawah 20,000, dia tak kena zakat lah. Macam tu. Baik. Kemudian anak-anak kena ingat dalil-dalil dalil-dalil zakat ni. Zakat perniagaan, apa dalilnya? Kalau Quran, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, itu adalah zakat perniagaan. Dalil zakat perniagaan. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Okey, itu dalil zakat barang perniagaan. Kalau hadis Nabi pula, jadi anak-anak sekalian kena bezakan Kalau dia minta dalil antara kitab dengan sunnah, kena betul-betul faham. Beri. Kalau dia kata berikan dalil umum, hati dalil, maka dalil saja. Kitab pun boleh, sunnah boleh. Kitab mana Quran lah. Tapi kalau seandainya dia minta dalil pada sunnah, bagi sunnah. Kalau daripada Quran, bagi Quran. Sebab itu kena betul-betul menghafal. Untuk anak-anak Al-Atas, Ustaz dah buat satu nota berkaitan dengan ta'rif. Semua sekali daripada kita 4 dan 5 dah siap dah. Jadi anak-anak kena hafal.
Ya, kena hafal. Ya, lepas tu ya, melatih tulisan yang betul, ejaan yang betul. Kena latih ejaan yang betul. Kalau dari segi dalil sunnah, ya, an Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu qala fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nukhrij as-sadaqah min alladhi min alladhi na'idu lil bai'i atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah dalil zakat urudut tijarah. Okey? Adapun syarat wajib urudut tijarah, buku Jauhar muka surat 39, milkul ardi bi'aqdin fihi iwad. 1. Niyatul mutajarah inda tamlik. 2. Hawalanul haul, cukup haul. 3. Kamalun nisabil dhahabi wal fiddah, sempurna nisab emas dan perak. Emas dan perak. Okey, itu adalah syarat bagi zakat urudut tijarah. Jadi anak-anak sekalian, susah juga nak ingat zakat urudut tijarah dari segi syaratnya tu. Kena ingat 4 tu. Pertama, milkul aradi bi'aqdin fihi iwadun, memiliki barang yang ada akad ataupun yang diakadkan, fihi iwadun, yang ada bayaran, iwad, ada imbalan. Mana dia memiliki barang tu dengan membelinya, dengan membeli, dengan membeli. Okey. Yang keduanya, niat berniaga inda tamlik, niat berniaga ketika mana memiliki barang itu. Dia kena niat nak berniaga, aku nak berniaga dengan barang ni. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya, hawalanul haul, iaitulah cukup haul. Okey, yang keempatnya, kamalun nisabil dhahabi wal fiddah, sempurna nisab emas dan perak. Sempurna nisab emas dan perak. Itulah di antara syarat bagi urudut tijarah. Dan anak sekalian kena bezakan, zakat ni dia ada banyak jenis, dan kena ingat setiap satu dan boleh membezakan di antara syarat-syarat. Okey, syarat urudut tijarah ini, syarat zurat wasimar ini, syarat zakat fitrah ini pula. Jadi dia kena bezakan di antara 4 itu. Maknanya kamu kena membaca dengan secara keseluruhan. Macam tu, jangan fokus satu-satu topik tu. Kadang-kadang kita boleh lupa. Dia kena baca secara keseluruhan dan membuat perbandingan, banding beza. Syarat zurat wasimar, syarat zakat fitrah ini, syarat zakat perniagaan ini, sama juga dengan kadar dia, kan? Kadar zakat ma'adin, kadar zakat rikas, kadar zakat ternakan. Sebab tajuk zakat ni adalah tajuk yang besar, topik yang amat besar sebenarnya. Jadi kita perlu membaca secara kombinasi, secara keseluruhan, dan kita membuat perbandingan di antara topik-topik itu. Ini penting untuk anak-anak memahami. Dan tinggal lagi zakat zakat al-an'am, binatang ternakan. Itu kamu boleh baca sendirilah. Boleh baca sendiri, zakat berkaitan dengan zakat ternakan. Baik, ustaz nak bagi kerja sekolah. Untuk hari ini, siapkan anak-anak al-atas, siapkan modul Jauhar, semua tajuk zakat. Zakat fitrah, perniagaan, zurat wasimar, ma'adi warikas. Siapkan semua sekali. Ustaz bagi masa sampai hari Isnin ni. Okey? Hari Isnin ni kita ada kelas, kan? Jadi Ustaz bagi masa untuk jawab semua ni sampai hari Isnin. Semua tajuk zakat. Sebab Ustaz nak kamu boleh membezakan di antara topik-topik itu. Dari segi dalilnya, syaratnya, miqdarnya, boleh membezakan. Dan seandainya ada yang tidak faham, boleh hubungi Ustaz untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Kerana ilmu ni dia mesti banyak bertanya. Sebagaimana kata
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku dapat ilmu dengan banyak bertanya dan banyak berfikir. Banyak bertanya dan banyak berfikir. Mana kita kena fikir. Apa yang kita nak tanya? Di mana yang tidak faham, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Boleh hubungi Ustaz. Kalau nak telefon boleh 013 777 2440. Jadi Ustaz dah buat video ni dah 30 minit. Maka 30 minit lagi Ustaz bagi masa untuk anak-anak buat latihan dalam masa 30 minit. Itu. Lepas tu ambil gambar, send dekat Telegram. Ambil gambar, send dekat Telegram personal Ustaz Ustaz nak tengok siapa yang buat, siapa yang tidak buat. Siapa yang buat, nanti Ustaz bagi hadiah. Nanti jadi kerana itu buat fikkan latihan itu sampai yang akhir, iaitulah tajuk zakat ternakan. InsyaAllah sekali itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.